Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan mengenai halal haram dalam perhiasan tubuh. Perhiasan tubuh ini memang unik. Setiap tahun kita akan jumpa benda-benda baru. Dan antara benda baru sekarang ni antaranya ialah cantikkan muka dengan menggunakan plasma darah yang dinamakan Dracula, lebih kurang gitulah. Dia pakai darah kita untuk nampak cantik. Fatwa belum keluar secara jelas dan kajian sedang dibuat. Sebab dia guna darah diri sendiri, bukan darah binatang, bukan darah orang lain, darah kita. Dia ambil, dia letak kat muka dia. Tu macam-macam cara. Jadi banyak, teknologi tu sangat cepat. Bila teknologi cepat, bila kajian sains itu laju, jadi kajian-kajian fiqh juga kena laju. Tu sebabnya hari ni kita tak dapat nak catch up semua hukum. Dan hukum bukan mudah. Ada orang kata lambat betul mufti ni keluarkan hukum. Hukum dia tak mudah. Nak halalkan benda senang. Contoh, semua benda yang tak ada dalil haram dalam Quran atau hadis, maka ia halal. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada setiap perkara itu harus. Dah selesai masalah. Nak haruskan benda tu senang. Oh, ustaz ni apa hukum benda ni? Oh, ada dalil tak? Tak ada dalil yang kata haram. So harus dulu. Hatta yadullad dalil ala tahrimi, sampai datang dalil yang kata ia haram. Dalil tu datang mana? Hujah tu mesti daripada kajian. Dia tak boleh main kosong-kosong. Macam baru ni kita tentukan plasma darah tu haram. 3 tahun buat kajian. Ada orang kata lamanya. Memanglah sebab orang sains dia kena masuk lab. Dia kena tengok, okey, pertama darah tu dapat dikesan atau tidak. Contoh buat dia dari plasma, dah jadi donat, dah jadi bahan-bahan makanan yang semasa. So dia akan masuk lab. Oh, kaedah pertama, bila tengok daging kepal tu memang tak dapat detect darah. Okeylah, selesai masalah kat situ. Masalah sekarang ni, bila masuk dalam lab, dapat tahu ada penggunaan plasma. Masuk lagi, buat kajian lagi. Orang lab, orang sains ni buat kajian lagi. Dia masuk. Oh, daripada plasma tu dapat tahu pula darah mana dia ambil. Daripada lembu, babi, kambing, semua boleh ambil. Dah, lagi detail pula. Jadi, orang sains siap buat kajian, lab baru dia bagi dekat geng-geng hukum pula. Orang hukum akan buat kajian lagi. Kajian tengok macam mana ni nak haramkan darah, nak haramkan plasma ni, dia perlu kepada dasar. Apa asas dia? Oh, tengok al-aslu baqa' makan ala makan. Kena tengok pada asal dia. Plasma tu daripada mana? Oh, daripada darah. Darah mengalir hukumnya haram. Sebab semua plasma diambil daripada darah mengalir. Kat situ hukum. Baru layer pertama, dia ada layer kedua. Dia ada layer ketiga. Sampailah dapat keputusan ia diharamkan. Bila haram tu pula masuk lagi dalam muzakarah fatwa. Bila masuk bentang depan muzakarah fatwa, dalam tu ada dekat berapa orang? Dekat 9 orang contoh. Dia ada ikut negeri. Bila masuk dalam tu, ada orang sains, ada orang fiqh, ada mufti, semua nak dengar. Bila bentang, kenapa awak nak haramkan? Susahlah kita dah haram ni, makanan-makanan ni susahlah nak pergi antarabangsa. So kita punya bisnes nak keluar negara susah. Tengok. Macam ketum lah, isu ketum kan. Itu kajian tu. Hukum jelas, harus. Tapi isu ni undang-undang kat situ je. Tu kajian sedang dibuat lah tu. Bagi dia orang pakat buat. Jadi sama juga macam kosmetik.
Benda laju, jadi nak tentukan hukum kena kaji dulu. Bukan boleh bagi sembarangan gitu, tak boleh. Sebab bila dah keluar fatwa, nak tarik balik susah. Dia tak boleh. Itu sebabnya kita kena sangat berhati-hati. Macam dululah orang kata, kenapa tak haramkan GST? Tak boleh. Haramkan GST, kesannya banyak. Mana boleh haramkan macam tu? Tak boleh. Kena tengok asas dia apa nak haramkan GST tu. Oh, sebab dia cukai. Kalau cukai, LHDN haram. Custom haram. Habis semua haram. So, macam mana ni? Arab Saudi dulu mengharamkan cukai. Sekarang membenarkan cukai. Dia tak boleh tarik balik. Dia fatwa ni dia biar konsisten. Kalau kat Malaysia sangat berhati-hati. Jadi itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena berhati-hati dalam menentukan suatu hukum. Dia bukan macam kita tentukan hukum dalam Facebook. Senang. Dalam Facebook bagi hukum, ikut dan sekali bagi hukum, tuan-tuan. Tak? Isu apa? Apa tu? Ikan apa? Terengganu Langkawi. Ikan siakap. Oh, terus kita tentukan hukum dia haram, tak boleh. Kena tengok situasi, tengok keadaan, baru kita boleh jatuhkan hukum. Baik. Sekarang ni hukum yang nak bincang tarqib al-hawajib. Ni, cukur bulu kening. Cukur bulu kening ni, dia sekarang ni bukan orang perempuan je, lelaki pun buat sekarang. Dia nampak halus. Tambah-tambah lelaki lembut. Dia buat. Dia nampak, dia tarik dan dia nampak cantik. Wa min al-ghulu fil zinah allati yuharrimuha al-Islam an-nams. Antara perkara yang diharamkan oleh syarak dan ia tidak dibenarkan dalam Islam iaitu an-nams, mencabut bulu kening. Wal murad bihi izalatu sya'r al-hajibain litarfi'ihima aw taswiyatuhuma. Dia nak bagi nampak cantik, halus, bagaikan kaus. Kaus ni macam apa? Macam panah. Macam panah. Dia melengkung. Ada yang kata macamkan bulan sabit, dia melengkung. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Zaman Nabi dah ada dah. Zaman sekarang macam-macam cara. Ada yang dia cabut, ada yang dia bubuh krim, terus mati bulu tak naik terus. Macam-macam cara sekarang nak bagi nampak cantik. Dan Nabi SAW telah melaknat an-namisah wal mutanammisah. Orang yang mencabut bulu kening atau cukur bulu kening sama macam orang yang meminta ia dicabut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan ia merupakan hadis hasan. Wa tata'akkad hurmatun namas idza kana syi'aran lil khali'at minan nisa' atau li ghairil muslimat. Lebih haram lagi apabila cabutan itu untuk tujuan apa? Untuk tujuan maksiat. Maksiat ni macam mana? Dia orang perempuan tak salah tau dia nak pakai makeup. Walaupun khilaf ulama, kita tak boleh nak haramkan makeup tu. Kita pakai apa bawah ni dia panggil. Apa? Apa ni? Ni bawah. Dia panggil sebelum bubuh makeup tu dia bubuh benda tu nak hilangkan lubang-lubang muka tu. Alah macam kita kelas dinding lah. Kan dinding lubang-lubang, so dia akan letak dia pelas nampak rata. Apa? Emas. Oh tak tahu dah pula emas. Tak pernah dengar pula emas tu. Ini ilmu baru ni. Dia panggil apa? Foundation. Kita tak pakai, tak tahu kan. Dia bubuh foundation tu nampak licin muka tu. Dulu masa forum perdana TV1 memang dia orang bubuh tu kat muka, kelat seorang penceramah. Saya memang tak boleh pakai. Saya kalau saya mana-mana TV pun saya akan pakai bedak saja. Dia sebenarnya ada sebab kenapa dia pakai foundation tu, sebab cahaya lampu tu kuat. Dulu zaman 2008, 2009 tu masa tu pakai lampu spotlight tu. 500 watt dia boleh kulit rosak. Sekarang dia dah pakai apa? LED. So dia tak panas. So saya kata saya nak pakai touch up biasa je. Gimas tuan tak boleh. Berat muka macam ada 3 kilo batu ni. Berat tapi orang perempuan boleh tahan tu. Kalau kita ambil uduk dia jatuh. Dia macam tak kena kulit. Memang dia kena cuci dulu. Jadi
Tuan-tuan perempuan, orang perempuan ni pula, dia nak pakai make up untuk hilangkan muka dia nampak pucat, apa semua dibenarkan. Tapi sekadar balik kepada uruf dia. Maksudnya wajah dia tu putih dia tu lah. Dia tak boleh melampau sangat, bertukar muka. Cuba tuan-tuan tengok dekat YouTube, Facebook. Sebab saya kaji hukum ni, saya buat buku satu. Buku tentang fake kosmetik. Kalau tuan-tuan baca dalam buku tu, dalam Facebook tuan-tuan tengok, sebelum, before and after make up tu. Sebelum make up, ya Allah, muka memang betul-betul Melayu tok-tok. Lepas dia make up, dah berubah, hidung tajam, dagu tajam, semua jadi cantik. Kata tak kenal dia ni. Itu dah mengubah langsung ciptaan Allah, tak boleh. Tapi isu tu dia mengubah tu. Sebab apa? Dia dah tak sama macam asal. Jadi make up tu dia ada garis panduan juga. Ni akhir zaman macam-macam lah tuan-tuan. Jadi kita, orang perempuan ni pula, dia tak lari dah benda tu. Memang itu memang mainan dia kan. Cuma kita lah kena sebagai suami kena pantau. Jangan melampau sangat, jangan mengubah langsung, tak boleh. Saya jumpa ada pakar kosmetik, doktor perubatan. Dia kata, ustaz, dia kenapa ustaz tengok, kalau tuan-tuan perhati orang yang buat muka ni, tuan-tuan boleh kenal tau. Kalau tuan-tuan tengok orang buat muka ni, tuan-tuan boleh tengok muka dia. Muka dia tu, dia satu pesen je semua. Dia senyum macam tu, dia marah pun macam tu juga. Dia tarik ni, lepas tu pipi dia nampak naik ke atas. Dagu dia tambah ke depan. Dia tak boleh. Bila dia kata kenapa jadi macam tu? Sebab dia orang ni, dia bila tambah sini, muka dia akan jadi lari daripada yang asal. So, tak sesuai. Doktor kata tambah sikit lagi. Tambah sini juga. Dia tambah sikit, tak cukup, dahi tak cukup. Tambah tepek lagi ke depan. Lah kali dia jadi macam apa tak tahu. Tu yang akhir dia dipelik tau. Sebab itu, tuan-tuan perempuan, Islam haramkan daripada awal lagi. Tak boleh langsung buat benda-benda macam tu. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sama juga macam buat bulu kening ni. Tidak dibenarkan oleh syarak. Qala ba'dal ulama al-Hanabilah, dalam mazhab Hanbali, wa yajuzul halq. Yuqal haffatil mar'ah wajhuha ay zinatuha bi izalati sya'ri wat tahmir wan naqsh wat tatrif idza kana bi iznil zawj. Kan dalam mazhab Hanbali, orang perempuan ni dia boleh nak make up sikit. Dia nak buang bulu-bulu yang tak betul pada wajah ni. Macam contoh orang perempuan dia ada bulu dekat sini. Kadang-kadang orang perempuan dia hormon dia keluar macam misai tau, sikit je sini. Itu boleh dibuang. Dia pergi dekat tempat kosmetik, klinik kosmetik, dan saya nasihatkan tuan-tuan perempuan, kalau isteri nak buat apa kosmetik ke, macam ada tahi lalat dia nak buang sebab tahi lalat membesar, pergi klinik yang doktor buat. Sekarang ni doktor-doktor pakar buat. An-Nur katanya buat dah, baru buat. Dia orang minta pandangan saya baru ni, dia datang UKM minta pandangan. Untuk membenar, untuk buat, sebab dia ada pakar kosmetik tu, doktor pakar. Jadi dia nak buat, dia patuh syariat. So dia tanya apa benda yang dia perlu buat. So saya bagi tahulah, ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh. Jadi pergi jumpa tempat pakar. Sebab sekarang ni yang pergi tu, yang pergi cocok tak tentu pasal tu, yang cocok tu bukan pakar. Itu bahaya. Tu yang ada meninggal dunia tu, dia sedut lemak kan. Dekat sini kan. Dekat belah-belah Kajang pagi ni. Dia cocok lemak. Yang cocok, yang tarik lemak, sedut lemak tu bukan doktor. Habis, meninggal dunia. Tu dia kena tanggungjawab. Sangat bahaya tuan-tuan. Baru HUKM. Pakar bedah cerita saya. Dia kata dia terpaksa handle satu kes. Kes dia ni cerita betul ni. Berlaku dekat PPUM. Itu sebab nak buat apa-apa, biar doktor pakar yang buat. Dia pergi nak membesarkan payudara. Pergi besarkan payudara, tak apalah. Pergi cocok. Dia gunakan kaedah cocok. Bila cocok, tuan-tuan tahu tak apa jadi? Dia cocok hari Khamis, hari Jumaat masuk hospital. Sebab apa? Krem habis badan dia. Hari Sabtu masuk ICU terus. Buah pinggang failure, paru-paru failure, habis rosak. Sebab nak cantik punya pasal. Itu sebabnya dia kata, jangan main-main bab-bab cocok-cocok ni.
Tak kisahlah siapa pun, kalau tuan-tuan dengar ada kawan kata nak pergi cocok sana, cocok sini dengan kosmetik yang bukan doktor, nasihatkan dia jangan buat. Takut jadi macam ni, kes. Doktor cakap aku tak boleh buat apa. Bila kita cek, oh, bawah paru dah rosak. Buah pinggang memang dah tak boleh, kena buat dialisis. Habis, hanya kerana kesilapan manusia. Walaupun orang kata tu ajal dia, tak, jangan. Ajal ni betul, ajal. Tapi kita jangan cari pasal untuk dapat ajal. Tak boleh. Kena ni lah, kena orang kata apa, kena tahulah. Ni benda-benda yang pelik-pelik yang berkaitan halal haram sebab nak cantik ni pasal. Muka badan ni dia bukan macam kereta tu kan. Tuan-tuan beli kereta baru, beli Proton Saga, pergi dekat kedai aksesori, tambah skirting. Lepas tambah skirting, minggu depan nak tukar sport ring pula. Lepas tukar sport ring, nanti kan tuan-tuan nak tukar pula benda lain. Dia tambah lah kali. Kereta dah jadi macam apa dah. Tu. Ada orang dia buat apa? Atas tu. Sunroof. Kereta tu tak ada sunroof, dia buat sunroof. Buat okey lah, tahan setahun. Ni kawan saya buat. Dia kata anak sangat, baguslah. Dia kata beli yang ada sunroof lah terus. Dia kata tak apa, kita boleh adjust. Rugi duit dia, murah dia buat sendiri. Baru-baru ni hujan masuk air. Lah kali jual buat kereta. Tak boleh buat apa. Sebab kita dah ubah struktur asal. Apatah lagi tubuh badan. Itu sebab Allah tak bagi. Mewarnakan sedikit muka wajah. Wat-tahmir, dia merah-merahkan sikit sini. Naqash, ya, buang bulu-bulu yang ada. At-tarfif, iza kana bi izin zawj. Suami izin untuk kita bersih-bersihkan sikit muka tu tidak ada masalah. Macam barunya ada seorang perempuan, dia kata dia naik apa? Macam kat sini, jeragat. Jeragat ni membesar. Jadi suami dia kata, "Oh tu aku tak suka tengok dia." Jadi dia pergi jumpa doktor pakar tu dekat KL. Dia buat buang jeragat tu sebab asal dia tak ada jeragat. Al-aslu adamun. Asalnya tidak ada jeragat. Jadi dia buang jeragat tu. Sebab itu mendatang. So dia buang dengan pembedahan kecil, pakai laser, dibenarkan. Tapi tu pun doktor cek darah tinggi dia macam mana, kencing manis dia macam mana. Doktor cek dulu sehari urusan tu. Baru dia benarkan untuk buat pembedahan. Sama macam mata. Saya buat lasik. Saya buat dah lama dah, 10 tahun yang lepas. 24 tahun pakai spek. Sebelah sini 600, sini 600 lebih. Dulu tak pakai spek, memang tak nampak terus. Spek saya ni, setiap kereta dia. Dekat pejabat ada satu, dekat dalam beg misalnya satu. Sebab pernah berlaku pecah dekat mana? Dekat Kedah. Tengah ambil uduk jatuh, pecah. Esok hari cuti. Kedah kan hari Jumaat. Sabtu tu cuti lagi. Jadi susah kita nak buat macam tu. Tapi alhamdulillah masa tu adalah seorang hamba Allah tu, dia kenal orang tu pergi buat dan terus. Lepas tu kena pula nak buat, tak boleh juga nak buat masa tu kerana terlalu tebal. Jadi tu memang pengalaman lah tu, yang akhir buat spek semua letak dalam kereta, kalau jadi apa-apa ada satu spek. Cumanya tuan-tuan yang dikasih buat lasik dengan Prof Muhayya, Profesor Datuk Dr. Muhayya. Masa buat tu 1 hari kaji. Dia bukan ambil betul bedah, tak. Dia ambil 2 hari. Dia kata, "Ustaz, you booking 2 hari. 1 hari saya akan check your full body. Semua badan dia akan check. Dia akan check darah tinggi, kencing manis, kita punya kolesterol. Lepas tu dia akan check mata depan, mata belakang. Semua dia akan check. 1 hari. Lepas tu barulah dia akan benarkan untuk buat pembedahan. Selepas tu, nampak? Tu bila doktor pakar, dia ada etika dia. Jadi sama juga macam nak buat apa-apa kosmetik, nak hilangkan semua ni, itu dibenarkan, tapi dengan syarat yang buat itu adalah seorang yang pakar dan mendapat keizinan suami. Li'annahu min zinah. Namun Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, falam yujis al-haf wa'tabarahu min an-nams. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi tak bagi langsung. Cabut-cabut semua ni tak bagi langsung. Walaupun dah lari sikit ke bawah, semua tak dibenarkan sampai peringkat tu. Dan pandangan sebenarnya Imam Nawawi ni kira lembut dalam mazhab Syafi'i. Kalau ikut Imam Syafi'i betul, pemindahan organ tak boleh langsung. Tuan-tuan ingat tak dulu satu ketika masa Ustaz Zahar Idrus jawab tak boleh buat pemindahan organ. Habis orang Kementerian Kesihatan yang dapat yang telah buat pemindahan organ, tarik balik semua. Betul kok Ustaz Zahar pun, sebab ikut nas Imam Syafi'i tak boleh.
Sebab body ni bukan hak kita. Hak Allah, Allah bagi pinjam. Buah pinggang, hak Allah, Allah bagi pinjam. Tapi pandangan Imam Nawawi benarkan. Kita sebenarnya yang buat pemindahan organ ni benarkan atas asas tu. Wa yuziruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia bagi buah pinggang ni, kita bagi kat orang yang memerlukan. Kita wasiatkan untuk orang yang memerlukan. Orang tu sakit, kalau tak dia akan mati. So doktor akan buat pemindahan. Itu dibenarkan. Ibu kepada anak, anak kepada ibu, ayah kepada anak, begitulah seterusnya. Untuk orang luar ada juga dia buat wasiat dia tu. Pemindahan organ. Ada paru-paru. Paru-paru ni sikit masalah. Saya tanya baru ni, boleh tak kita buat pemindahan paru-paru? Kenapa ulama haramkan rokok? Tahun 1985 lagi rokok dah diharamkan. Minta maaf lah kepada perokok-perokok. Saya mazhab yang kata haram. Ada pandangan mazhab yang kata ulama yang kata makruh. Tu tuan-tuan kena carilah dia, siapa yang masih hidup tu kan. Selalunya yang kata makruh tu dia isap rokok. Sebab saya hadir dalam musyawarat fatwa peringkat antarabangsa. Masa tu ulama-ulama antarabangsa semua datang dekat Marriott masa tu. Saya ingat ni. Diorang bincang tentang rokok lah. Isu rokok tahun 2004. Masa bincang tu, ialah ulama tanya, diorang bincang, okey, berapa orang yang mengharamkan? Nak kata pasti haram semua, memang tak dapat. Dia ada 10% yang tak, daripada yang hadir tu 10% yang tidak membenarkan haram, yang mengatakan makruh. Sebab dia kata tak ada dalil yang kata haram, jangan berani-berani nak haramkan. Asal sebelum tu, mesyuarat sebelum tu kat negara lain lebih kurang 15%. Sekarang ni dah turun dari 10%. Jadi masa tu Syekh Profesor Ali masa tu daripada Hussein daripada Morocco, dia chair meeting masa tu. Dia chair meeting, ada seorang masa tu timbalan Naib Chancellor UIA, Profesor Datuk Dr. Sano Kutub. Sekarang ni dia menteri dah, dia punya dekat negara dia. Sano Kutub dia kata, wallah kan 15%, al-an sara 10%. Dulu 15%, now tinggal 10% je yang kata makruh. Dulu 15% tinggi, sekarang dah 10%. Sikit lah. Makin sikit yang kata makruh. Syekh Hussein, tua sangat masa tu. Dia kata, wallah sahih. Qad matu 5%. Betul kata kamu. 5% tu patut 15%, sekarang tinggal 10. 5% tu dah mati semua dah. Sebab isap rokok kata. Mungkin dia orang kenal kot set-set kawan-kawan yang tu. Sebab ustaz-ustaz pun ada yang isap rokok kan. Dia pakai mazhab makruh. Pulang pada dia lah. Tapi saya pakai pandangan yang kata haram. Antaranya paru-paru ni kalau ikutkan kajian, tak ada orang nak bagi nak buat pemindahan. Dan pemindahan selalunya tak berapa jadi. Ada yang jadi tapi nipis. Ada saya cek rujukan, dia orang sangat nipis untuk buat pemindahan organ paru-paru kepada orang lain. Dua yang orang tak buat pemindahan. Pertama, paru-paru kalau buat pun tipis untuk berjaya, tak macam buah pinggang. Sebab doktor dia takkan buat kalau benda tipis. Nombor dua, kemaluan. Jarang orang nak derma kemaluan. Haji, nak derma? Tak ada. Dua benda ni tak ada. Yang lain insya-Allah ada. Hati ada, jantung ada. Apa nama lagi? Pemindahan apa lagi? Buah pinggang. Itu memang common lah. Sampai kalau kat India dengan China tu memang buat tu. Kan? Siap ada waranti kat situ, akad lain lah. Mana boleh jual barang. Tu pun bahaya juga. Kena tanya dulu macam mana cara nak buat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, mazhab Imam Nawawi membenarkan. Mazhab Syafi'i lah, dia membenarkan pemindahan organ. Tu yang KKM pakai tu, semua yang pakai untuk apa? Untuk pakai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, tapi pandangan Imam Nawawi. Kalau Imam Syafi'i betul, dia tak bagi. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kalau yang betul-betul keras, dia tak bagi. Tapi kita pakailah pandangan Imam Nawawi, lebih selamat. Sebab sebenarnya saya jumpa ramai orang yang dapat buah pinggang daripada orang lain. Kita tak kena tuan-tuan. Na'udzubillah kalau kita kena. Tapi kes peningkatan rosak buah pinggang meninggi tau. Meningkat. Tak cukup tu.
Saya semak-semak buat kajian makanan pun agak teruk jugalah. Sebab kes makanan kita pun tak berapa bagus. Minuman kita pun, macam contoh tuan-tuan minum air gas kan, itu tak bagus. Elakkanlah kalau minum air gas tu. Minum air kosong je tuan-tuan. Minum air kosong. Lepas tu yang kedua, diabetes. Tuan-tuan kalau kena diabetes, elakkanlah minum benda-benda yang tak bagus. Antaranya teh tarik. Haji Alim punya, Datuk Alim punya teh tarik dekat kedai Arab je tu. Sedap tu kan. Boleh hitam minum. Saya kalau pergi mesyuarat kat situ, saya selalu buat kat situ sebab dia harga berpatutan. Wih, saya buat promosi ni. Tu. Harga dia berpatutan. Cuma teh tarik dia tu memang sedap betul. Orang Penang dia tarik jadi tertarik otak kita dia buat ni. Sedap betul kan dia punya teh tarik tu. Jadi saya kuranglah minum teh tarik, saya banyak minum air kosong. Cuma ni tuan-tuan, kalau dah kita muda-muda okeylah nak minum teh tarik, cuma kena bersihkan ataupun kurangkan dia punya kadar gula tu dengan apa? Exercise. Orang bukit mahkota bagus, dia main basikal. Saya naik bukit. Cuma naik bukit tu lah ada time sempat. Kadang-kadang daripada kuliah subuh tu, habis kuliah subuh terus pergi tempat bukit terus. Kalau ceramah belah-belah KL tu, saya terus pergi Bukit Ampang. Kalau belah-belah Seremban, Nilai, saya akan pergi Bukit Nilai. Macam itulah itulah masa yang ada pun. Jadi sebab apa? Sebab kesihatan tu penting, tanggungjawab. Nabi SAW dia sihat. Sebab apa? Nabi jaga makanan. Makanan Nabi cukup baik dari itu. Cuma kita lah ya, kena jaga-jaga. Buah pinggang ni ya, kalau dah kena tu dia boleh membahayakan. Macam tadi lah, cocok untuk besarkan payudara, tiba-tiba habis buah pinggang yang rosak. Wa yaruddu alaihi ma dzakarahu Abu Dawud fi Sunan anna an-namisah hiya allati tunqishu al-hajib hatta turaqqiqahu fala yadkhul fihi hafl al-wajh wa izalatu ma fihi min asy-sya'r. Kalau Imam Nawawi tadi bulu yang ada pun tak boleh cabut, biarkan. Tapi pandangan Imam Ahmad bin Hanbal lebih cantik juga. Sebab apa? Sebab bulu-bulu yang berterabur pada orang perempuan boleh buang. Imam Abu Dawud juga mengatakan bahawa kalau yang misai ni, orang perempuan yang terlebih misai, boleh buang, tak ada masalah. Yang tak boleh, bulu kening sahaja. Bulu kening ni cabut tak boleh, cukur tak boleh, kecuali dia panjang disebabkan penuaan, dia panjang, dia kacau sini, mata. Sikat saja. Itu boleh potong, tak potong. Untuk elak daripada gangguan mata, itu saja. Yang lain tidak dibenarkan. Keluar janggut, orang perempuan dia keluar janggut ni, boleh buang. Orang lelaki naik dekat apa, katakan dia ada bulu apa, ada taik lalat kat sini, keluar bulu kat sini, dia boleh pergi buat treatment, buang bulu kat taik lalat. Tapi taik lalat tak boleh buang sembarangan. Tuan-tuan janganlah pergi beli kat pasar nanti cocok letak kat pipi, jangan. Mesti kena rujuk doktor dulu. Sebelum doktor pakar, pergi doktor ni dulu. Apa? Kita tak payah pergi jauh ni, doktor kita apa ni? Doktor Laila ni. Tanya doktor Laila. Saya kalau buat perubatan ni, kadang-kadang yang saya tak boleh nak tentukan hukum terus, saya tanya doktor Laila, telefon tanya, macam mana ni boleh hukum ni? Nanti dia akan bagi tahu. Macam ni. Okeylah. So baru saya boleh tentukan hukum. Baru bincang hukum tu. Macam pit perancang apa semua, saya tanya dia lah. Bagus dia punya knowledge bagus. Tinggi lah. So dia banyak membaca juga. Macam tu, macam taik lalat. Taik lalat tak boleh sewenang-wenang tuan-tuan pergi buat. Kalau salah buat, dia boleh jadi kanser pula. Na'udzubillah. So, kena rawatan daripada doktor pakar. Bukan pergi kosmetik buang gitu, tak boleh. Wa akhraj at-Tabari an imra'atin Abi Ishaq, daripada Imam at-Tabari, seorang perempuan Abu Ishaq, annaha dakhalat ala Aisyah. Satu orang perempuan datang jumpa Aisyah. Wa kanat syabatun yu'jibuhal jamal. Seorang perempuan yang masuk jumpa Aisyah dan dia ni sangat suka kepada kecantikan. Yalah, obses pada kecantikan itu perempuan standard. Sebab orang lelaki kalah bab-bab fashion dengan perempuan. Orang lelaki raya daripada zaman saya kecil sampai sekarang. Apa dia baju raya dia? Apa dia? Baju raya. Kau pakai ni lagi sampel budak ni. Baju Melayu, kurta, jubah. Tiga je baju kita. Orang perempuan, kita tak ingatlah apa baju pakai. Kurung, kebaya moden, kebaya lama, kebaya tua, kebaya Cina, semua ada. Tu orang perempuan, dia tak boleh lagi dah. Jadi zaman Nabi pun dah ada dah. Dia ni sangat obses pada kecantikan. Faqalat,
Al-mar'atu tahiffu jabinatuha li zawjiha. Datang dia tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, boleh tak aku ni nak cabut bulu kening ni? Ya, bulu kening bulu kening dan juga bulu-bulu yang ada kat tepi kiri kanan ni untuk suami aku. Faqalat amiti ankil adza mastata'ti. Boleh buang bulu-bulu yang tidak berfaedah selagi mana kamu mampu. Maksudnya bulu-bulu yang bukan norma orang perempuan ada. So boleh buang. Pipi buang. Ya. Yang lain tu nak bulu kaki boleh buang. Yang tak boleh buang untuk orang lelaki. Orang lelaki jangan cukur bulu kaki. Haram. Pelik pula kau cukur bulu kaki. Dia kalau katakan cukur yang lain tu tak apa. Yang Nabi SAW cukur sebagai orang lelaki, Nabi cukur setiap Jumaat. Pertama, Nabi akan cukur bulu ketiak. Itu sebabnya Nabi SAW bila Allahumma salli ala Muhammad, bila hari Jumaat, ketiak Nabi akan cukur. Bila Nabi semayang, yura bayad ibtaih, nampak keputihan ketiak Nabi. Nampak keputihan ketiak Nabi, putih. Nombor 2, Nabi akan cukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari Nabi cukur. Itu antara benda yang Nabi buat. Itu 2 je Nabi akan cukur yang bersihkan. Misai Nabi pendekkan dan simpan janggut. Ya. Bulu kaki biarkan, jangan dicukur kerana ia bukan daripada sifat atau fitrah orang lelaki. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi, masih lagi dalam kaitan dengan kecantikan. Saya nak buka soalan, sebab ni pun ada soalan-soalan yang masuk. Sementara tu, siapa ada soalan boleh angkat tangan terus dan boleh tanya. Ni saya tanya dulu yang live, sebab yang live selalunya banyak. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Saya menonton menerusi Facebook. Jika seorang perempuan itu ada kisah silam yang sangat buruk, pernah tidur dengan lelaki sampai pernah melahirkan anak luar nikah, sampai suatu masa jodohnya sampai, perlu ke si perempuan cerita kisah silam itu dekat bakal suaminya? Perlu ke si perempuan bagi tahu bakal suami yang dia ada anak luar nikah dengan lelaki lain? Dia ada 2 situasi. Pertama, dia pernah melakukan zina tetapi tidak mempunyai zuriat. Kalau dalam keadaan itu dan dia boleh menutup keaiban itu tanpa suaminya sedar, dia tutup je aib, tak perlu dibuka. Tak ada orang tahu pun, jangan dibuka. Al-fitnatu na'imatun, fitnah itu sedang tidur, jangan dikejut. Itu sebab anak tak ada, anak tidak ada, maka boleh dia tutup, tak ada masalah. Dia nak bagi tahu pun boleh, tak ada masalah. Biar dia lebih transparent. Agar suami tak tahu selepas itu. Na'udzubillah. Kan? Sebab sekarang ni tak ada anak dan benda tu zaman jahiliah. Tuan-tuan jangan terkejut sebab benda tu tak pelik zaman sekarang. Zaman sekarang tak pelik sebab fitnah itu sangat terbuka. Anak-anak kita kat universiti kita tak tahu apa yang berlaku. Jadi kena berhati-hatilah. Kita jangan cakap ke anak orang, kita jaga anak kita. Kita minta dengan Allah, biar Allah jaga anak kita. Itu paling penting. Ya. Kami dekat UKM pun kereta-kereta yang tak dikenali tak boleh masuk lah. Dulu kan ada banyak kes ni. Kereta mewah masuk malam, sekarang dihantar pukul 2, 3, 4 pagi. Ini pun satu hal juga. Sekarang lepas tu kita tutup dah, tak boleh masuk lah. Nak masuk mesti ada kad. Apa sebab kau nak masuk? Siapa awak? Ada kaitan apa dengan budak dekat asrama tu? Macam-macam sekarang ni. La haula wala quwwata illa billah. Okey, itu zaman dia, tak payah cerita sebab tak tahu. Benda tu tertutup. Nombor 2, ni kes yang kedua. Dia pernah berzina dan mempunyai anak zina. Dia mesti kena bagi tahu. Sebab apa? Sebab budak ni kalau dia mati, dia layak dapat harta waris anak dia pun. Yang lelaki memang bukan anak dia sebab anak zina. Tapi budak yang dia kandung ni lahir, anak ni kalau lah dia bekerja, dia mati, kita pun dapat duit dia, dapat faraid. Tapi kalau kita yang mati, kita punya harta dapat juga kat dia.
Sebab dia adalah anak kita, perempuan. Itu sebabnya dia kena bagi tahu. Kalau tidak, huru-hara nanti kan. Suami dia dapat tahu, ni siapa pula ni? Anak siapa? Dia akan jadi lagi masalah kerana ada bukti yang dia pernah berzina. Elakkan. So, maklum awal-awal. Tapi maklum tu macam mana pula kata ulama? Perbincangan berlaku antara dia dengan suami sahaja. Tak perlu cerita pada mak mertua, bapak mertua, adik-beradik ipar, semua tak payah cerita. Tutup aib. Hanya dia dengan suami. Kalau bakal suami tu kata, okey, kalau macam itulah keadaan, saya tak jadi kahwin dengan awak. Okey, fine. Itulah pertunangan. Pertunangan ni qabil lin nikah wa qabil lin nazar. Dia boleh teruskan perkahwinan atau dia boleh untuk tidak berkahwin. Itu pertunangan. Baik berputus tunang daripada cerai selepas kahwin. Itu falsafah di sebalik pertunangan. Assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu saya, nak mohon penjelasan Ustaz bagaimana cara kami sebagai perawat nak bantu pesakit yang terlantar di ICU untuk mandi wajib kerana haid. Sebab bila dia di ICU, semua aktiviti daily living atas katil sahaja, mandi pun pakai lap sahaja. Terima kasih. Bagi perawat-perawat yang nak membersihkan pesakit ICU yang tak bergerak, cukup dengan tayamum. Tak perlu kita gerak-gerakkan dengan wayar-wayar, tercabut semua. Jangan. Jadi kita buat secara mudah, iaitu tayamum sahaja. Untuk orang yang dalam ICU, dah nama pun ICU, kita tayamumkan saja dan dia dah boleh sembahyang macam biasa. Ya? Kalau dia boleh sembahyang, kalau dia tak boleh sembahyang, atau kalau dia period, bersihkan kawasan kemaluan, kemudian tayamumkan orang sakit itu. Ya? Sebab dia dalam keadaan ICU. Lepas ni dia habis, dia sihat, dia balik semula ke waktu tu, dia akan qada semua sembahyang yang dia telah tinggalkan. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, sewaan dan belian yang telah dibayar deposit pendahuluan, apakah boleh pemilik mengambil kembali wang deposit kerana membatalkan oleh orang membeli ingin menyewa? Tak faham saya soalan ni. Soalan saya, sewaan dan belian yang telah dibayar deposit. Okey, bayar deposit pendahuluan, apakah boleh pemilik itu pemilik mana? Mengambil kembali wang deposit. Pemilik mengambil kembali wang deposit, pemilik duit, kerana membatalkan oleh orang membeli. Apa ni? Soalan tak faham. Pemilik tu pemilik apa? Apa? Benda. Oh, dia akan burn. Okey. Kita bagi laluan untuk azan, lepas tu saya jawab. Bagus juga awak ni. Datang lambat, lepas tu boleh faham. Bagus. Orang muda cepat tangkap kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik. Soalan yang menarik. Boleh tak seseorang yang nak beli barang, nak sewa rumah, dia bagi deposit RM1,000. Tiba-tiba sampai masa dia tak jadi. Jadi pemilik rumah itu atau pemilik barang boleh tak dia ambil deposit? Jadi dipanggil bai' al-arbun. Dibenarkan atas pandangan ulama-ulama termasuk dalam lajnah fiqh antarabangsa. Kerana pembeli atau penjual terpaksa menanggung kos-kos kerugian selama menunggu waktu yang telah diberikan oleh pembeli. Jadi maknanya perbincangan itu perlu berlaku. Jadi itu sebabnya dalam bab-bab seperti ini kena tahu. Kita sebagai pembeli kena tahu hak kita, penjual kena tahu hak kita. Jadi jangan pula nanti kan kita kata, apa ni ambil hak kami? Awak fikir hak awak je, duit awak RM1,000, awak tak fikir kerugian dia 1 bulan, 2 bulan tak bagi cuti, tak bagi orang sewa. Sedangkan ada 2-3 orang nak sewa. Kerugian-kerugian itu perlu dikira. Dan orang ni terpaksa bayar dengan bank. Orang ini terpaksa, semua benda tu dia kena kira. Jadi oleh sebab itu kita kena tahu fiqh muamalat. Ya, belajar fiqh muamalat tu penting. Sama juga macam yang berlaku ikan langkawi tu. Kita kena tahulah hak kita. Kita sebagai pembeli kena tahu berapa harga sebelum kau suruh dimasak. Siapa yang biasa makan ikan bakar atau ikan-ikan yang fresh ni, dia akan ambil, dia akan timbang depan kita. Lepas tu dia akan bagi tahu kat situ dah ada dah kiraan berapa. Makan lobster ke tak lobster ke, dia akan kira. Dia timbang, okey, harga dia lepas dikira seperti mana yang dalam menu, maka inilah harga dia. Itu sepatutnya kita kena tanya. Saya pernah makan 2-3 kali dekat kedai tu atas tu, memang betul pun. Tapi tak adalah sampai RM1,000 sebab saya tak ambil 7 kilo. Saya ambil yang 1,5 kilo. Lepas tu, itu pun dah berapa ratus dah. Sebab makan tengah laut, tempat peranginan. Saya naik bukit dekat Shah Alam. Shah Alam, naik bukit. Baru berapa ratus meter. Ratus meter pun dekat sejam juga sampai atas tu. Tengok-tengok budak-budak muda macam jual air kosong. Jual air apa nama yang tu? 100% 100 plus. 100 plus. Berapa satu botol kita ni? Macam ni. Besar sikit berapa ringgit? RM1.50 kan? RM1.20 kan? Atas tu RM5. Dia siap bagi tahu RM5 satu. Atas bukit ni bukan kat Langkawi. Shah Alam. Saya dengan geng-geng saya ni nak beli tak? Belilah. Dah harga. Nah, tak apa, saya redha. Tahu sebab adik naik ke atas. Saya tanya adik naik apa? Saya usung ustaz daripada bawah naik atas, usung. Usung, masya-Allah. Kita dengar pun sedih. Dia panggil logistik. Jadi angkat seorang-seorang tu, naik sampai atas. Habis orang beli. Suka dia. Lepas tu plastik dia letak pula. Bila minum put letak plastik, dia bawa turun pula sampah ke bawah. Nampak? Maknanya itu ada kos. Jadi kita sebagai pembeli kena tahu hukum kan. Baru kita tak pening kepala. Tak. Memang kadang-kadang kita ni, betul Ustaz Azhar itu jawab.
Yang paling patuh syariah, McD. Beli dulu, bawa makan. KFC, beli dulu, bawa makan. Pizza, kau bayar dulu, bawa makan. Tu, betul. Datuk Alim macam mana, Datuk Alim? Kedai. Makan dulu kan? Tapi tak apa, sebab dia tahu harga tak. Bila makan, sedialah. RM100 bayar. Tapi makan berbaloi, dia tahu harga. Yang tak boleh, harga tak ada. Macam kat sini ada satu kedai. Saya tak mau bagi tahu lah. Saya pergi makan, saya terasa makan 2 orang RM60. Isteri saya makan apa benda lah, perut ke apa benda, potong-potong perut itu. Lepas tu ada ikan sikit. Saya makan paru. Makan ni paru RM9. Saya tanya macam mana adik kira? Kita anggarkan. Itu kalau saya nak report, saya boleh report. Tapi saya doakan semoga dia bertaubat. Itu je lah kan, boleh beritahu. Dia kena ikut harga. Kali kedua saya pergi, saya dapat harga, makan benda yang sama, harga yang sama. Saya test. Saya jaga panel halal kot, Malaysia. Saya kata, okey dik, saya nak receipt detail. Sebab saya nak claim LHDN. Makan saya nak claim LHDN. Semua receipt saya simpan. Sebab saya pembayar LHDN. Tegar. Sebab saya marah kalau orang main-main dengan duit rakyat. Sebab aku pembayar kot. Jadi saya kata saya nak receipt detail. Adik tolong isi sikit. Bila isi makan benda yang sama, hari tu dapat 60 lebih, baru ni dapat RM39. Separuh. Kenapa pula? Sebab detail. Saya sebut LHDN pula, lagi dia takut. Itu sebab benda-benda ni jangan main. Ya, kita kena tahu hak kita. Tapi tak apalah, itu kena RM60 je kalau main RM1,700. Okay, saya ambil satu lagi. Banyak sangat soalan ni. Saya ambil satu je. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Saya pilih satu daripada banyak. Nak tanya hukum lalu depan orang solat. Ada jarak saf ke yang kita boleh lalu depan orang solat? Hukum lalu dengan sengaja depan orang solat dan terpaksa kena lalu. Lalu depan orang solat berdosa. Tidak boleh kita lalu depan orang solat. Itu sebabnya kalau kita nak semayang, kita kena ada sutrah. Sutrah ni kena ada sesuatu depan. Paling tinggi tu sama tinggi dengan apa? Bonggol unta tu. Bonggol unta tu kalau hari ni macam topi keledar. Tuan-tuan letaklah. Kalau nak semayang kan, letak ke depan apa benda, letak ni saya letak saya punya tu. Semayang, tak apa. Walaupun ni tak tinggi kan, letak ni tak apa. Untuk elak. Tapi kalau kita besar macam ni, kalau orang semayang, kalau saya tahu semayang kat baju hijau tu, saya jangan cross ni tu. Saya pergi belakang dia, cross. Itu adab. Dan itu hukum. Dan kita yang semayang ni pula, kena tahulah. Dah tahu pintu tu keluar masuk. Kau pergi semayang belakang pintu apa pasal? Contoh, bukan kat sini. Ni kampung sebelah. Semayanglah dekat tiang tu, cari dinding ni dinding depan ni, cari kipas. Tak salah. Jadi itu sebab ni dah lah pintu tu keluar. Itulah satu pintu keluar. Dia pergi semayang kat tepi tu. Orang semua tak boleh keluar. Tak? Dia elok juga kalau orang semayang itu semua pakat tunggu depan dia. Dia habis semayang kenapa tunggu? Nak lalu tak boleh. Dia belajar sekali. Wallahu a'lam bisawab. Saya minta maaf tak boleh jawab semua soalan. InsyaAllah kita berhenti dulu setakat ni. Sebab PKP ni masih belum diizinkan panjang-panjang. Lepas azan kita berhenti. InsyaAllah kita doalah. Lepas ni soft boleh rapat-rapat. Tapi orang sini belum lagi boleh. Kita doalah satu hari nanti boleh. Saya boleh pergi Sarawak, duduk rapat-rapat dah 2 jam dah. Semayang berapa minit? 10 minit. Tak boleh rapat lagi. So kita doalah satu hari nanti adalah jalan untuk kita rapat dan solat. Cuma suka bila jarak-jarak ni surau masjid nampak penuh. Dia bila rapat kecil balik lagi. Dia sebenarnya orang yang sama dia datang. Tak apalah, kita doalah insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih